Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali membicarakan tentang reaksi para pimpinan Pakatan Harapan Barisan Nasional berikutan keputusan PRK Kemaman baru-baru ini. Kalau anda masih ingat, saya pernah mengulas kenyataan Fahmi Fadzil yang saya kira memang sangat tidak bijak baru-baru ini. Tetapi saya telah mendengar ulasan daripada Zahid Hamidi pula berkenaan dengan keputusan PRK ini yang saya kira jauh lebih tidak bijak berbanding dengan ulasan dari Fahmi Fadzil. Dengarkan. Tidak boleh anggap sebagai referendum kerana ini satu kepompong kecil di Kemaman, mana mungkin 141,000 pengundi di Kemaman dianggap sebagai satu referendum. Jadi kita harap mereka tidak bermimpi di siang hari. Tidak ada peningkatan sokongan kepada calon PAS, ya. Tetapi terdapat kekurangan pengundi putih BN, khususnya UMNO, kira-kira 10,000. Oleh sebab itu apabila hanya 68.3% saja pengundi-pengundi putih UMNO yang keluar mengundi, maka ianya telah menyumbang kepada majoriti yang bertambah kerana pengundi kita tidak keluar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dekat sini kita dapat lihat dua premis utama ulasan oleh Zahid Hamidi. Yang pertamanya, dia nak kata keputusan PRK Kemaman ini tidak seharusnya dijadikan sebagai satu referendum menolak UMNO di bawah kepimpinannya. Dia kata kalau setakat 141,000 pengundi yang keluar mengundi pun tak sampai 70%, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai satu referendum. Dan satu lagi premis yang disebutkan oleh Zahid Hamidi ialah bilangan yang menyokong PAS tidak meningkat. Cumanya penyokong UMNO tidak keluar mengundi. Kita akan cuba untuk ulas kenyataan Zahid Hamidi ini satu persatu. Beliau mengatakan bahawa ini tidak boleh dijadikan sebagai referendum. Bagi saya, ini merupakan satu kenyataan daripada seseorang yang enggan berpijak kepada realiti. Beliau enggan menerima betapa orang-orang UMNO sebenarnya sudah makin lama makin menolak UMNO di bawah kepimpinan beliau. Sampai seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi seperti Tan Sri Raja Muhammad Afandi, di mana beliau merupakan bekas Jenderal Angkatan Tentera. Sepatutnya beliau ini mendapat sokongan yang begitu meluas. Kerana apa? Kerana pengalaman beliau dan juga beliau merupakan seorang yang sangat-sangat terhormat. Tetapi bila kita melihat undi yang diterima oleh Raja Muhammad Afandi ini sangat-sangat berkurangan, maka saya tak tahu kenapa Zahid Hamidi sama ada terdesak ataupun cuba untuk menipu diri sendiri, masih lagi enggan beranggapan bahawa ini tidak boleh dijadikan sebagai satu referendum penolakan terhadap UMNO di bawah kepimpinan beliau. Dengan beliau mengatakan, oh lihatlah sokongan terhadap PAS tidak naik. Sokongan terhadap UMNO berkurang sebab apa? Sebab orang tak keluar mengundi. Di situ pun kita dapat lihat tuan-tuan sekalian, walaupun dengan peratusan keluar mengundi yang berkurangan berbanding dengan pilihan raya umum yang ke-15, tetapi sokongan terhadap PAS itu solid. Manakala sokongan terhadap BN itu merosot dengan teruk. Bahkan, sokongan terhadap BN itu sangat-sangat merosot kalau kita dah mengambil kira sepatutnya Raja Muhammad Afandi ini bukan sekadar mendapat sokongan daripada orang-orang UMNO Barisan Nasional, tetapi sepatutnya Raja Afandi ini turut mendapat sokongan daripada penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Bukankah Pakatan Harapan tengah bergabung dengan UMNO di bawah Kerajaan Perpaduan? Tetapi itu tidak berlaku. Sepatutnya mereka memperoleh undi sehingga 50,000, tetapi yang dapat hanyalah lebih kurang dalam 27,000 lebih sahaja. Di situ pun kita nampak tuan-tuan sekalian betapa bukan sekadar orang-orang UMNO sendiri tidak mahu keluar untuk mengundi Raja Afandi, tetapi orang-orang PH sendiri pun tidak mahu keluar mengundi calon Barisan Nasional. Nampak tak dekat situ? Dan Zahid Hamidi kena ingat satu perkara. Ya betul, peratusan keluar mengundi yang rendah itu mungkin menjejaskan undi-undi Barisan Nasional. Tetapi anda perlu ingat juga, wahai Zahid, yang tak turun mengundi itu mungkin juga penyokong-penyokong PAS dan juga Perikatan Nasional. Sebab mereka ini pun ada juga merupakan pengundi luar yang tidak dapat balik sebab tak dapat cuti dan sebagainya. Dan ada juga di kalangan para penyokong PAS yang merasa selesa. Ini Dr. Sam lawan dekat Kemaman, confirm menang. Lalu mereka pun mengambil keputusan untuk tidak keluar mengundi, terutamanya mereka yang agak jauh sedikit dari Kemaman. Jadi kita kena ingat juga
faktor penyokong PAS yang tak turun mengundi disebabkan oleh keselesaan mereka sendiri beranggapan bahawa Dr. Sam ini pasti akan menang. Itu juga menyumbang kepada peratusan keluar mengundi yang rendah di kemaman baru-baru ini. Jadi, kalau Zahid Hamidi nak kata, oh bilangan orang yang tak keluar itu yang penyokong putih BN yang tak keluar sebagainya, benda itu mungkin tepat, mungkin kurang tepat. Tetapi yang nyatanya, yang tepatnya, wahai Zahid Hamidi, sokongan terhadap UMNO Barisan Nasional sangat-sangat berkurangan, bahkan merudum dengan teruk. Dan benda ini bukan sekadar di Kemaman. Even walaupun Perikatan Nasional kalah di Pulai dan juga Simpang Jeram pun, kita dapat lihat sokongan untuk Pakatan Harapan Barisan Nasional itu tidaklah meningkat mana, bahkan merudum sedikit. Tetapi sokongan terhadap Perikatan Nasional itu makin lama makin bertambah, walaupun tidaklah sampai memenangi pilihan raya kecil tersebut. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, kalau anda tanyakan kepada saya sebenarnya cukup suka andai kata kalau Zahid Hamidi masih lagi mengambil pendekatan untuk bermimpi di siang hari ataupun cuba untuk memujuk hati yang luka ataupun berada dalam sindrom in denial. Sebab apa? Sebab semakin lama beliau berada dalam keadaan begitu, beliau tidak akan sedar bahawa UMNO tengah bermasalah disebabkan oleh beliau, disebabkan oleh penolakan orang-orang Melayu atas tindakan dan juga kepimpinan beliau serta menolak kerjasama antara UMNO dan juga DAP serta Pakatan Harapan. Lagi lama dia tak sedar benda itu ataupun buat-buat tak sedar perkara itu, lagi bagus untuk memastikan UMNO dan juga Pakatan Harapan itu sendiri semakin lama semakin ditolak oleh rakyat. Kita tak payah sembang tentang betapa kerajaan pada ketika ini banyak sangat perkara-perkara mengarut yang langsung tidak menguntungkan rakyat yang mereka lakukan. Jadi satu persatu perkara yang menguntungkan rakyat sebenarnya tengah berlaku, menguntungkan Perikatan Nasional secara khususnya kalau nak ikutkan. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kita dapat lihat betapa pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini masih lagi sangat-sangat berada dalam zon denial mereka. Dan kita tak boleh buat apalah. Kalaulah mereka tetap tak sedar diri, sama ada kita tolak mereka dekat pilihan raya akan datang, ataupun kita tanyakan kepada mereka soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?